Okay, so hari ni kita akan continue kita punya tutorial dengan another type of rate lah, ya. Okay, semalam punya kelas tu kita dah belajar tentang rate. Satu kita belajar rate, kita belajar average rate. Average rate lah, ya. Average rate ni maksudnya daripada satu masa kepada masa yang lain lah, kan. Okay, dia ada, tak kisahlah sama ada keseluruhan masa ataupun katalah ni the whole tindak balas itu berlaku lah. Sama ada kita ada masa dari sini ke sini ataupun daripada sini ke sini, daripada awal sampai akhir ataupun dalam masa tertentu ada range masa. Ini kita namakan sebagai average rate. Lepas tu kita ada instantaneous rate. Instantaneous rate. Okay, rate pada masa yang sini saja, pada masa tertentu sajalah. Macam nak dapat ini kita gunakan tangent lah, garisan tangent lah, kan. Instant ini kita namakan sebagai instantaneous rate lah. Okay, rate yang seterusnya kita belajar ialah differential rate. So apa yang yang perlu kita pelajari dalam instantaneous rate ni. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang kita nak belajar dalam differential rate lah, ya. Apa yang kita nak belajar dalam differential rate. Okay. So dalam differential rate ni topik pembelajaran kita ialah kita nak membandingkan. Okay. Kita nak membandingkan rate daripada satu bahan kepada bahan yang lain lah, ya. Contohnya kalau kita ada tindak balas ini, katalah kita ada iodide, tindak balas dengan saya nak buang ni. Dia tak hilang. Okay. Okay. Contohnya kalau saya nak membandingkan tindak balas di antara okay. Kalau saya nak bandingkan tindak balas, kita nak compare. Okay, reaction between iodide ion and OCl minus ion. Hypochlorous ion dengan iodide ion. Ni. Kita nak bandingkan iodide ion react dengan hypochlorous ion. Bagaimana kadar mereka bertindak balas, ya. Okey. So kita nak bandingkan kadar iodide ion. Ini kadar iodide ion bertindak balas, ya. Berbanding dengan kita bandingkan dengan kadar hypochlorous ion bertindak balas. Bagaimana mereka ini bertindak balas, ya? Kadar ini bergantung kepada stoichiometry yang ada kat depan ni. Stoichiometry yang ada dekat depan. Okey. Kalau ini stoichiometry dia satu, okey. Kita boleh katakan bahawa rate, ya, rate kadar iodide ion react compared to hypochlorous ion adalah sama, is the same. Compared to rate OCl minus react is the same. Jadi kita boleh buatlah satu persamaan yang nak membandingkan di antara kadar bagi iodide dan hypochlorous lah, ya. Hypochlorous tu dapat IO minus plus Cl minus lah, ya. Okey, jadi bolehlah kita katakan bahawa rate iodide ion react
sama dengan rate. Okay. D. Yang ni kita kena letak perubahan kepekatan iodide with time. Okay, sebab ini adalah rate lah. This is rate lah. Rate for iodide. Rate for iodide. Okay. Sama dengan rate untuk hypochlorous OCl-. Kenapa sama? Sebab mereka ni sama dia punya koefisien kat depan ni. Okay. Tetapi kalau kita tengok ya, iodide ion ni dia berkurang with time lah. Ya. Berkurang with time. So that we have to put the negative. Okay. Hypochlorous pun dia negatif juga. Okay. Dan kadarnya sama seperti pembentukan hypoiodous. Ni. IO minus ion. Kadarnya sama. Sama seperti kadar. Sama seperti kadar penghasilan IO minus ion. Sama seperti kadar penghasilan Cl minus ion. Sama. Tetapi because ini adalah produk, then dia bertambah lah. Concentration dia bertambah with time. Jadi kalau kita nak membandingkan kadar di antara satu bahan dengan bahan yang lain, ya. Okay. Ini kita boleh buat satu equation macam ni lah. Ya. Kita buat satu equation macam ni. Equation ini kita kenali dia sebagai differential rate equation. Ini kita kenali dia sebagai differential rate equation. Dalam differential rate equation ni kita boleh bandingkan kadar sesuatu bahan itu bertindak balas dengan bahan lain bertindak balas lah. Ya. Okey, contohnya kalau dalam kes ini disebabkan koefisien bagi setiap satu bahan ni satu kat depan ni, jadi kadar tindak balas iodide sama dengan kadar tindak balas dengan OCl-. Sama seperti kadar penghasilan IO- ion dan sama seperti kadar penghasilan Cl- ion lah. So equation macam ni membolehkan kita tahu, okay, berapakah kadar suatu bahan kepada bahan yang lain lah. Kita boleh bandingkan kadar satu bahan kepada bahan yang lain. Macam itulah ya. Okay, mari kita lihat. Untuk tindak balas yang kedua ni. Ya. Kita lihat untuk tindak balas yang kedua. Kita ada tindak balas yang kedua ni, kita ada 3O2 gas. Okay. Produce 2O. Oops. Saya tekan shape kat sini. Okay. (3O2) gas produce 2O3 gas. Ya. Okay. Bagaimana oksigen bertindak balas berbanding dengan penghasilan ozon. Ya. Okay, kalau kita lihat di sini rate. Okay. Negatif lah. We have to put the negative sebab oksigen berkurang. 1/3 kadar tindak balas oksigen adalah sama dengan pertambahan ozon, ya. 1/2 kadar ozon terbentuk. Ini maksudnya lah bila kita buat persamaan tu. Jadi kita nak bandingkan di antara kadar tindak balas oksigen dan kadar penghasilan ozon. 1/3 kadar tindak balas oksigen is equal to 1/2 kadar penghasilan ozon. Ini maksudnya lah. Ya. Jadi ini kita namakan sebagai differential
differential rate equation. Differential rate equation. Macam tu. Boleh ha? Alright. So, dalam pembelajaran differential rate equation ni, sangat penting kamu kena tahu how to write the differential rate equation if you are given the equation. So, kamu kena tahu bagaimana nak tukarkan, ya, bagaimana nak menuliskan differential rate equation kalau kamu diberikan suatu tindak balas. Katalah kita ada 2A plus 3B produce 4C plus 1D. Kena tahulah bagaimana nak menukarkan equation ini kepada differential rate equation. Itu sangat penting kamu tahu. Boleh ha? So, itu satu perkara kamu kena tahu. Kalau diberikan tindak balas, kena tahu bagaimana menukarkannya kepada differential rate equation. Okey, perkara kedua yang kamu kena ketahui, ya. Okey, mari kita selesaikanlah dahulu soalan number ini sudah. Okey, ini sudah. Tengok soalan number 3 pula. Tengok soalan number 3 ni. Ya. Bagaimana kita menuliskan differential rate equation dia? Okey, untuk number 3 lah, ya. Saya nak delete ni. Okay. Saya kena delete kat bawah. Okay. Okey, mari kita lihat untuk yang ni pula lah. Untuk equation yang ketiga. Okey. Tengok equation yang ketiga. Equation yang ketiga tu, kita ada 4NH3. 4NH3 plus dengan 5O2 produce 4NO and 6H2O. So, macam mana nak tuliskan differential rate equation dia? So, kita akan tulis sebagai rate equal to negative 1/4. Ni sebab kenapa 1/4? Sebab ada 4. Kalau ada koefisien kat bawah dia, kita overkan. Okay. Tuliskan D. D ni mewakili a change in concentration lah. Okay, buat square bracket, open square bracket. Letakkan spesies yang kita nak ubahkan. Close square bracket. Dividekan dengan dt. Or else, boleh juga dituliskan sebagai negative D NH3 over 4 dt. Ni benda yang sama je. Boleh tuliskan macam ni. Yang first ataupun yang second lah. Ya. Okay. Is equal to negative. Kita ada oksigen pula kat sini lah. Negative 1/5 D O2 over dt. Or tuliskan sebagai negative D O2 over 5 dt. This is equal to, okay, tengok ni, 4 kan? Sebab this is the product, then you have to put the positive. 1/4 D and O over dt equal to positive 1/6 D H2O over dt. Boleh tak? Boleh. Okey, salin. Boleh salin. Salin yang atas je lah cukup lah. Yang bawah ni tak payah kot. Medium, Ya. medium.
Ya. Madam, Ya. awak jawapan nombor 2 tu produk dia ada negatif. Produk dia ada negatif. Salah lah tu jawapan dia ni. Oh, kamu cekap betul. Okey, ini positif lah ni sebenarnya. Salah ni. Sebab tu kadang-kadang saya tak bagi sangat jawapan kan. Kan typing error lah. Ni salah. Ha. Wah, cekap mata kamu kan. Saya pun tak perasan kat situ. Salah tu. Okey, dah salin. Dah kah? Dah. Dah. Dah ya, okey. Kita tengok soalan seterusnya. That is number 1. Tengok number 2 pula. So number 2 ni dia dah start kena buat calculation menggunakan, tadi kita hanya cakap saja kan. Kadar ini bertindak balas, kadar ini 1/3, kadar tindak balas ini sama dengan 1/2 ini bertindak balas. Okey. Untuk soalan nombor 2, ini adalah contoh calculation lah yang menggunakan differential rate equation. Okey, contoh. Okey. Penggunaan ataupun calculation menggunakan differential rate equation. Okey, kita tengok soalan nombor 2 tu kat sini. Okey. For reaction A produce to B, produce A plus to B produce C and D. Dia bagi initial rate, dia bagi rate lah. Dia bagi rate A adalah banyak ini. Berapakah rate untuk B bertindak balas? Ya, ataupun berapakah rate B berkurang? Berapakah rate A berkurang? Dia bagi dah. Berapakah rate B berkurang? Okey. Jadi apa buat ialah, okey, kalau dari segi differential rate equation ni kita akan tulis dia macam ni. Negatif dA over dt. This is equal to negative 1/2. Okay. dB. Wah, B tu terlebih pula. Over dt. Equal to, okay, positif dC over dt equal to positive 1/2 d over dt. Sekarang dia nak rate untuk dB. Jadi kita sudah ada rate untuk A. So apa buat ialah kita relatekan B dengan A lah, sebab data A sudah ada. So that apa yang kita akan ada, kita nak kira ialah rate B decreasing. 1/2 lah ya. This is equal to, okay, yang ni, 2 ni kita bawakan ke sebelah. Kita bawakan ke sini lah. So that kita ada rate dB berkurang. Ini saya letak D negatif lah. Rate dB berkurang sama dengan, macam mana ni? Okay, rate dB berkurang. Okay, rate dB berkurang equal to, kalau kita tengok kat sini, okay, equal to 2 times kan dengan rate dA over dt. Kenapa saya tak tulis negatif dah? Kenapa saya tinggalkan negatif tu? Sebab rate tak boleh nilai dia negatif. Rate tak boleh nilai negatif. Dia sama macam jarak. Kan? Jarak daripada sini ke sini. Okey, kita ukur. Boleh diukur daripada sini ke sini. Boleh ukur dari sini ke sini. Dia tak boleh negatif. Dia kena sentiasa positif. Tahu, dia kena sentiasa positif lah. Jarak, rate, dia kena sentiasa positif. Ya. Macam kita lah. Kita kena sentiasa positif. Kan? Kerja pun positif. Apa-apa yang kita buat, kita kena positif. Ya. Pada orang pun, kita kena positif. Ya. Alright, insyaAllah. Ya. Alright. Jadi sekarang, kalau kita tengok di sini, 2 darabkan rate dA berapa? Rate dA dibagi ni lah. 2 darab 2.6 times 10 power of negative 2. So that you will get answer 5.2 times 10 power of negative 2.
Okey, unit untuk rate adalah concentration versus time. Kebetulan kat sini dia bagi dalam unit time dia bagi dalam unit second. Unit untuk time tu tak semestinya dalam second. It can be minute. Okay, it can be hour. It can be apa lagi? It can be day. It can be week. Apa lagi? Month. Year. Decade. Macam itulah. Kan? So, itulah cerita dia. Boleh ha? So, this is how you use the differential rate equation untuk mencari rate satu bahan daripada satu bahan yang lain. Contohnya kalau dalam kes ini kita diberikan rate untuk A, berapakah rate untuk B? Ini contoh penggunaan differential rate equation lah. Boleh ha? Boleh salin sekarang? Boleh salin? Okay. Alright. Next. Dah ya? Habis kah? Dah habis kah? Oh, saya angkat je. Dah ke belum? Dah salin ke belum? Dah. Okay. So, tengok soalan nombor 3 pula. Ni. Cuba buat ni. Kamu diberikan rate formation of water daripada tindak balas ni. Okay. Baca soalan ni. Okay. Kamu ada tindak balas sini. Kan? Okay. Dia kata rate formation of water adalah banyak ni. So kalau kita buat differential rate equation untuk tindak balas ni, kita ada rate equal to negative 1/2 D mn O4 minus over dt equal to negative 1/6 dH plus over dt. This is equal to negative 1/5 d H2O over dt equal to positive 1/2 d mn 2 plus over dt equal to positive 1/8 d H2O over dt equal to positive 1/5 d O2 over dt. Kamu diberikan inilah question ni. Question ni differential rate equation untuk tindak balas ni adalah yang ni lah. Ya, ni kita ada differential rate equation dia. Okey. Jadi sekarang kita nak jawab soalan tu. Okey. Bila kita nak menjawab soalan, okey. Kita hanya nak relatekan di antara rate of hydrogen peroxide dengan rate formation of water. So kita ambil lah hydrogen peroxide. Okay. Sorry, ni tinggal. Rate hydrogen peroxide. Comparekan dengan rate formation of water. Kita ambil ni je. Maksudnya sekarang kalau kita ambil tu, kalau kita nak menjawab soalan, ya,
Kalau kita nak menjawab soalan, ya, apa kita buat ialah kita hanya relatekan di antara hydrogen peroxide, okay, which is this one, dengan air je lah. So maksudnya kita ada 1/5 D H2O2 over dt equal to 1/8 D H2O over dt. Sekarang kamu diberikan ayat ini. Cuba tengok. Rate formation of water ni. Rate formation of water adalah banyak ini. Okay. Rate formation of water adakah termasuk 1/8 ni? Adakah 1/8 ini adalah rate formation of water? Adakah rate formation of water include the 1/8 tu? Tak. Rate formation of water only this. Ni saja. This is only dH2O over dt. 1/8 ni adalah comparison dia dengan bahan yang lain. Macam itulah. So, if you want to calculate the rate dua kat sini, ya. Rate H2O2 react, dia adalah bernilai negatif lah sebab dia adalah reactant. Is equal to. Negatif ni jangan bawa kepada nilai kat sini tau. Tak boleh, nilai tak boleh negatif. Kalau kat dalam ungkapan macam ni boleh nilai boleh letak negatif. Ya, letak ni. Ya. Alright. So kita bawa 5 ke sebelah sini. 5/8. Darabkan dengan rate formation of water. So kita ada 5/8. Darabkan dengan 0.035. So that you will get answer. Kamu akan dapat jawapannya ialah 2.19 times 10 power of negative 2 unit molar per time. Ini adalah rate H2O2 being reacted. Ataupun kita boleh tuliskan negatif D H2O2 over dt. Equal to this lah. Okay, boleh salin sekarang. Okay, salin. What happened? Aku tidak mengerti mengapa cinta menjadi sesungguhnya aku siram dengan air dan tujuan. Dah ke? Dah beritahu ya? Dah. Dah. Alright. Soalan nombor 3 saya lah. Dah settle. Okay. Ni faham tak setakat ni? Boleh tak? Boleh, ha? Boleh. Okay. Saya nak ambil attendance balik lah. Tadi saya tak sempat ambil. Daniel datang tak? Daniel masuk tak? Ada. Ada ya. Okay, saya nak potong balik lah yang saya kata tak datang. Daniel ada. Number 4, Wan Alia. Wan Alia ada tak? Wan Alia. Tak ada.
Shima? Ada, madam. Okey. Tadi ambil awal Shima sebabnya ni kan. Tapi you all ialah memang kadang problem line lambat masuk ya. Alright, number 4 ada, number 5. Number 4 tak ada. Okay, number 5 ada, number 11, Mio. Wazif ada tak Wazif? Ada. Okay. Okay, number 21. 21, Fahmi? Fahmi ada tak? Okay, Fahmi ada. 23, no Fariha? Fariha Afika? Ada tak Fariha? Ada. 25. Mashita? Mashita ada tak? Mashita tak ada. Mashita tak ada. It's not around. Okay. Okay. Alright. Mari kita lihat soalan seterusnya tu. Number 4 sudah. Okay, number 4 sudah. Wis kabut saya punya tulisan tu kan. 5 dah. Number 6. Kita tengok number 6 ni. Okay. Cuba baca soalan. Cuba buat. Nanti saya panggil nama tau. Nanti saya panggil nama ya. Untuk buat. Okay. Propane burn in oxygen to give carbon dioxide and water. If the concentration of propane decrease at the rate of 0.25 molar per second, okay. What is the rate, at which the concentration of oxygen is decreasing? Okay. Maksudnya sekarang kita nak rate concentration oxygen decreasing. Tapi apa yang kamu perhati kat sini, dia tak bahagi dekat kamu. Dia bagi rate untuk propane burn. Lepas tu dia bagi rate, dia minta kamu kira rate oxygen decreasing. Apa yang kamu perhatikan dia tak bagi kat sini? Dia tak bagi apa? Question. Pandai. Bagus. Suka saya. Okay, dia tak bagi equation. Kalau tak bagi equation, macam mana kita nak tulis differential rate equation kan? So, pertamanya, kamu kena ada balance equation lah. Bagi tindak balas lah. For reaction yang berlaku. Lah. Ya. Lepas tu, kamu kena tahu kena menuliskan differential rate equation. Kena tahulah menuliskan differential rate equation dia. Lepas tu barulah boleh buat calculation. Betul? Sekarang tak bagi. Tapi dia bagi sentence kat situ. Dia kata kat sini, propane burn in oxygen to give carbon dioxide and water lah. Propane. Okay. Kalau burning proses ni mesti menggunakan oxygen gas. Tahu? Burning proses, kalau kamu kata burning proses tu C3H8 dapat CO2 and H2O, ini equation kamu memang salah lah. Equation kamu memang tak betul. Salah. Ya. So kalau dikata burning proses tu mesti kena ada oksigen. Ya. Okay, to give carbon dioxide and H2O. Macam tu. Ya. Okay. Lepas tu apa kamu buat ialah, kamu kena, Allahuakbar, dia ambil semua saya punya ni. Awak cik ambil semua. Salah ambil semua cik. Okay. Okay. So sekarang equation ni belum balance. So kamu kena balancekan dulu. Baru kita boleh buat differential rate equation. So balancekan dulu, belah sini ada 3 carbon. Oksigen balancekanlah sekali sebab dia memang bersendirian.
senang nak balancekan oksigen sebab dia tak combine dengan mana-mana atom yang lain lah. So mana-mana atom yang bersendirian ni kita lambatkan dulu dia punya proses balance tu. Okay. Sekarang kita tengok dulu karbon. Karbon belah sini ada 3. Sini kena ada 3 lah. Okay. Betul hidrogen pula. Hidrogen combine dengan karbon kan. Okay. Hidrogen belah sini ada 8. Belah sini ada 2. So you have to multiply by 4. Okay. Sekarang baru kita balancekan oksigen lah. Belah sini ada 6. Ni 4. So ada 10. So kat sini kita darab dengan 5 lah. Macam tu. Balancekan. Boleh Okay. Now cuba tengok. Dah ada balance equation, sekarang kita punya kerja sudah menjadi semakin senang lah. Ya. Kita sudah ada balance equation. Dan kita boleh menuliskan differential rate equation. Tapi dalam soalan ada tak disuruh tuliskan differential rate equation? Tak ada. Tak ada. So kalau dalam soalan objektif nanti masa tu sangat penting. Kalaulah diminta mengira rate untuk sesuatu bahan, tak payah tulis differential rate equation. Kita terus fokus kepada bahan yang kita nak kira tu saja. Okay. Contohnya, kita nak bandingkan kita diberikan data tentang propane. Kita dikendaki mengira rate oksigen decrease. Kan? Okay. Ambil ni, kita kena darabkan ke sebelah 5. So maksudnya sekarang, kita tuliskan dO2 over dt equal to darab dengan 5 ni sebab bila dia dalam differential rate equation, kita akan ada 1 over 5. Kan? dO2 over dt equal to negative d C3H8 over dt. So ini kena bawa ke sebelah, kena darab 5. So kita tak usah fikir dah. Nampak je 5 kat sini. Okay. Sini ada 1 je. So, 5 darab 1. So, kita akan dapat 5 darabkan dengan D C3H8. Saya nak ajar laju je. Saya nak kamu fikir laju je. Tahu? Sebab saya tak nak kamu tergedik-gedik menulis banyak semasa menjawab soalan objektif. Kita nak ada teknik tu. Teknik-teknik menjawab tu. Ya? Okay. So, ini 5 darabkan dengan sebelah sini. Okay, darab 5 terus. So, 5 darabkan dengan berapa tu? 0.25. Okay. So, kita akan ada jawapan dia berapa? 1.25 ya? 1.25. Molar per second. Tapi kalau nak jawab soalan objektif boleh lah. Tapi kalau nak jawab soalan subjektif tak boleh macam ni. Ya? Ni sebab kita nak fokus kepada soalan, cara nak teknik nak fikir cepat untuk jawab soalan objektif. Macam tu. Boleh Okay. So, dapatlah ni untuk oksigen. Okay, sekarang cuba tengok untuk carbon dioxide pula. Carbon dioxide. Kamu diberikan data tentang C3H8. Kamu nak mengira carbon dioxide. So, sekarang tuliskan dCO2 over dt equal to 3 times dC3H8 over dt. So, kita ada 3 darabkan dengan 0.25. Dapat apa jawapan tu? Apa jawapan? Kira Sat. 0.75. 0.75. Molar per second lah. Kamu nak salin atas lah. Lupa lah nak tanya. Salin dulu kat atas ni. Salin dulu kat atas. Salin dulu kat atas. Lepas tu saya bagi salin yang bawah pula ya.
Dah kah? Dah, madam. Okey. Dah. Okey, buat untuk air pula, bagi cepat-cepat. Air pula. Bapa dia punya equation tadi macam mana? Lupalah. Kita ada 3C C3H8. Bukan 3 kat sini. Sorry. 5O2. Produce 3CO2 plus dengan 4H2O kan. So dia nak sekarang air. So apa buat sekarang? Kita nak rate water. Rate water, kita diberikan rate untuk propane. So kita ada D H2O over dt equal to 4 times rate untuk C3H8. Saya tulis jugalah sebab nak tunjukkan calculation kepada kamu kan. Kalau tak, kamu terus je masukkan value dia. Dapat darabkan 0.25. So dapat answer dia. Mana dia? Answer is 1 lah. Okay, 4 dah 0.25. 1 lah kan. Mau 8 second. Itulah. Itu untuk bila nak jawab soalan objektif ni, dia kena macam ada strategi lah kan. Okay. Cara kita fikir tu dia kena ada lah macam tu. Dia tak boleh jawab macam jawab soalan subjektif. Ya. Tapi dia kena betul lah. Alright. So that is number 6 lah. Okay, boleh salin. Okay. Habis ha? Dah. Tak. Okay. Dah. Mari kita tengok soalan question number 1. Ni soalan chem score. Okay, pertamanya dia suruh kamu write the differential rate equation. Write the differential rate equation lah. Okay, write the differential rate equation. So kita ada kat situ rate equal to, nak tulis apa? Abang main side kat saya. Rate equal to 1/4. Negatif tak ada. 1/4. Negatif Negative 1/4. 1/4. Lepas tu D NH3 open square bracket dulu. NH3 close square bracket. Lepas tu over dt. over dt. Pandai. Lepas tu Negatif. negatif 1/3 1/3. Good. d D close bracket open. Lepas tu O2 O2. close bracket Over dt over dt. Oh, pandai. Lepas tu equal to positive positive 1/2 1/2 d D. Bracket. Tak boleh bracket macam ni tau. Tak boleh bracket yang macam ni. Salah. Bracket ni salah. Dia kena bracket yang macam ni. Yang ni sebab ini melambangkan dalam chemistry dia melambangkan concentration. Okay. Lepas tu dia apa? N2. N2 close over dt dt equal to positive 1/6 1/6 d okay. Open H2O H2O close bracket
close over dt. over dt. Pandai. Okay. Yang ni kadang-kadang ada yang tak kerti menulis lagi ni. Baik-baiklah ya. So kena pandai tulis lah. Ya. Okay. So sekarang dia bagi dalam data tu nitrogen here. Okay. Was formed at the rate of 0.72. Okay. Okay. Jadi sekarang dia bagi mol per liter. Dia bagi mol per liter per second. Apa maksudnya mol per liter ni? Mol per liter ni adalah molar lah. Molar per second jugalah. Macam yang kita bincang tu lah. Concentration. This is, what does it mean by this? Ini adalah concentration lah. Ya. Okay. Dia berikan rate untuk nitrogen. Okay. Calculate the rate of water formation. Saya nak kamu fikir cepat. So kalau sini ada 3. Okay. Kita nak sorry. Dia nak water. Untuk water. Kan? Dia nak water. Jadi ambil 6 ni. Bawa kepada nitrogen. Nitrogen ni, sebab nitrogen ni dia 1/2 kan. Jadi 6 bahagikan dengan 2. Jadi rate untuk H2O, dH2O over dt sama dengan, okay 6 ni kita bawa ke sebelah sini. Sini 2 ni adalah over, duduk bawah. Jadi 6 bahagi 2. D N2 over dt. Sebab kita nak rate untuk water. Water ni ada 6. So 6 ni bila dia letak kepada bahan lain, dia jadi darab. Dia tak jadi 1/6, dia jadi darab lah. So sekarang kita ada 6 bahagi 2. Kalau nombor yang pada dia tu 1 over lah. Tapi kalau dia bagi nombor tu dekat orang, dia jadi multiply. Tahu? Jadi ni 3, darabkan rate untuk nitrogen adalah 0.72. Saya nak kamu fikir cepat sebab ini soalan objektif. Tahu? Jadi berapa jawapan dia kat situ? Kita ada 6. 1.6. 3, 7, 21 2.16 molar per second. Dapatlah jawapan dia. Macam tu. Okay. Okay, sekarang tengok water consumption. Yang ni kan kalau kamu tengok ni, tadi kita nak bandingkan ini dengan yang ini kan. Kita nak bandingkan ni dengan ni lah. Kalau kamu nak perhatikan betul-betul lah. Ya. Saya nak kamu fikir cepat je sebab kalau kamu fikir lambat, nanti soalan objektif kamu tak cukup masa. Okay. So tadi kita nak bandingkan di antara H2O dengan nitrogen. Jadi ini bawa ke sini lah. Jadi 6/2 darab dengan ni. Nampak tak ni? Sama je kan? 6/2 darab 6 over 2 times rate nitrogen. Rate nitrogen dia dah bagi 0.72. Okay. Sekarang kita nak buat untuk oxygen consumption. Oxygen. Okay, kita tengok dalam equation tu. Kita ada ni 3, ni ada 2. So sekarang terus je kita buat equation. Kita ada D. Kita nak rate oxygen over dt sama dengan 3. 3 ni bawa ke sebelah sini. So over dengan 2. D N2 over dt. Okay, kita ada 3 over 2 darabkan dengan 0.72. Macam tu. Apa tu jawapan dia? Kira Sat. 1.08. 1 point berapa? 08. 0.8 molar per second. Saya nak kamu cepat. Okay, kalau yang ni pula, tengok. Rate ammonia disappear. So kita rate ammonia disappear. Okay, so kita tengok dalam equation ammonia 4 bandingkan dengan ni. So kita ada 4 over 2 darab dengan 0.72. Yang ni apa? Ini adalah rate untuk nitrogen lah. Ini adalah rate untuk nitrogen sebab dia dah bagi tahu. Okay, so kita ada 2 darab dengan 0.72. So that you will get 2 times 2, 7. 2 times 7 berapa? 14, kan? 1.44 molar per second. Kita
Kita ada maulah persentase dah. Macam tu. Boleh Saya nak kamu fikir cepat tau. Okay, boleh salin? Madam, Ya. nak tanya, Ya, macam mana boleh. kita nak tahu NH3 tu kita kena bandingkan dengan N2, O2 kita bandingkan dengan N2? Sebab dia dah bagi data ni. Nitrogen gas ni. Oh, maknanya kalau dia bagi data tu semua kita bandingkan dengan N2 lah macam tu. Ya, boleh juga nak bandingkan dengan H2O, tak ada masalah. Boleh je, tapi dapat jawapan yang sama lah. Katalah kita nak bandingkan, kita dah tahu H2O kan? Lepas tu kita nak bandingkan ammonia dengan H2O. Okey, katalah kita nak bandingkan ammonia dengan H2O. Maksudnya kita akan dapat DNH3. Saya ambil contoh yang lain lah. Tapi saya ambil, dalam calculation ni saya ambil lah nitrogen sebab mudah, saya dah ada data kat situ kan. Okay. Lagi satu untuk mengelakkan kesilapan. Kalau kita ambil daripada data yang lain, takut kita kira kita macam daripada satu bahan kepada bahan yang lain. Kita mengira macam tu lah kan. Jadi daripada ammonia, kita ambil dulu H2O, baru ambil nitrogen. Takut kita kira H2O tu salah. Macam tu. Tapi kalau betul tak ada masalah. Ya. Okey, ni contohnya saya dah tahu H2O. Rate dia ini, kan? Okey, jadi saya nak bandingkan ammonia dengan H2O. Jadi ammonia dengan H2O kita ada ni 4, ni 6 kan? Jadi 4/6. Darabkan dengan 2.16. Berapa jawapan dia? Sama je. Kira kat situ. 1.44 juga. Betul? Boleh je nak bandingkan dengan nilai yang kita baru dapat tu. Dengan air pun boleh, dengan oksigen pun boleh. Tak ada masalah. Tapi saya ambil daripada yang asal. Sebab data asal tu lah. Ni betul tak kira 4/6? Betul kan? Dia akan tetap sama je. Ya. Ambil dah daripada data mana pun, dia akan tetap dapat yang sama. Boleh ke? Faham? Boleh. Jawab soalan je. Jawab. Terima kasih, Madam. Alright. Boleh salin? Okey. Dah lah? Dah beritahu ya? Dah ke belum? Dah. Okey. Jom, mari kita lihat soalan seterusnya. Yang ni soalan rate law. Kita tak belajar lagi. Saya ingat saya nak buat kelas lah extra. Sebab rate law ni dia rumit tau. Calculation dia rumit. Macam ni. Calculation rate law ni rumit. Jadi saya nak buat kelas hari Ahad. Boleh ke? You all dah ada yang book ke? Book you all pula kan? You all dah ada yang book ke? Kalau boleh saya nak book hari Ahad lah. Kau tengok dia punya calculation gila susah. Macam ni kan. Rate 2 over rate 1 kan. Ni. Susah lah. Kalau macam saya dah faham ni, kecang lah tengok ni kan. Benda ni senang. Kalau tengok ni. Tengok ni kena tengok satu-satu. Benda ni tak tahu lagi. Dia punya rumit untuk rate law. Mengira rate law. Saya ingat hari Ahad saya nak buat kelas. Tapi tak tahulah kalau kamu tak free, saya buat minggu depan. Boleh. Boleh? Yeay. Boleh ha? Boleh ha? Ahad ya? Malam tau, kita buat malam lah. Macam tu. Tengok soalan ni pula.
Tengok soalan number question 11 number part 1. Question 11 number part 1. Okay, cuba buat tu. Cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang. Saya nak ajar kamu cepat mengira lah. Saya nak ajar kamu supaya cepat mengira. Okay, kita tengok sekarang. Okay, for reaction ini, ammonia with oxygen produce nitrogen oxide and H2O. Okay, rate disappearance of oxygen is 0.02 molar per second. Determine the rate formation of H2O and rate disappearance of NH3. Okay, kamu diberikan rate untuk oksigen, kan? Okay, kamu diminta mengira rate untuk H2O. Tulis terus D H2O over DT. Lepas tu tengok H2O, okay, dengan oksigen ada 5, kan? Jadi ambil 6 ni, darabkan. 6 darab. Okay, 5 pada oksigen ni, dividekan dengan 5. Okay, rate oksigen, yang ni kalau saya tulis, saya tak nak tulis lah. Darabkan dengan 0.02. Macam tu lah. Ataupun kalau kita nak expresskan dia, dH2O over dt equal to 5/6 dO2. Tapi saya tak nak, sebab objektif kan, soalan objektif ni kita nak kena cepat fikir. Sorry 6. 6/5. Kita nak kena cepat fikir. Tahu? So, saya nak kamu, bila kamu menjawab tu, okay, kita tahu bahawa rate oksigen adalah 0.02. Darabkan dengan, okay, ambil 6. Kenapa ambil 6? Sebab H2O tu ada 6. Kenapa divide by 5? Sebab koefisien untuk oksigen tu adalah 5. So, tu kalau saya dapat jawapan dia, macam tu. Boleh ha? Saya nak kalau boleh, sebab satu soalan tu 2 minit je. Tahu, satu soalan 2 minit. Cuba kurangkan masa menulis ke apa benda. Ya, tapi jangan salah lah. Kalau salah tu tak boleh, tak ada markah terus kan. Macam tu. So cuba kira tu dapat berapa? Kira Sat dapat apa? Berapa tu? 0.024. Macam ni tulisan ni. Okey, kita ada sebanyak 0.024. Okey. Sekarang kita nak tengok rate ammonia pula. Kita nak bandingkan ammonia. Okey, data yang ada adalah ni, oksigen. So, DNH3 over DT equal to, dekat ammonia ada 4 kan? Darab dengan 4. Dekat oksigen ada 5 kan? Divide by 5. Okay. Lepas tu rate oksigen berapa? 0.02. So dapatlah jawapan dia. Sekejap je. Rasanya ini setengah minit pun dah okey. Boleh jawab. Kan? So dapat apa? Cek kira Sat. Dapat apa? Tekan calculator. 0.016. Sampai 16. Molar per second. Dah lah. Itulah jawapan dia. Ya. Boleh salin.
Okay, yang ni number 11 part 2 ni kita belum belajar lagi lah. Saya tak ajar lagi. Factor that affect the rate of fraction. Belum belajar. Okay. Dah ya? Oh, okay, sorry. Tak lain dulu. Dah beritahu ya? Dah. Okay. Buat yang ni pula. Number 14. Okay. Yang ni, cuba buat soalan ni. Saya kira. Sekejap lagi saya panggil. Ish. Dah lah. Number 14. Okay, buat number 14. Apa ada benda Allah ni kat sini ni? Buat soalan. Okay, dapat tak? Dapat apa? Daniel? Mana nak jawab? Kosong 0.54 madam. 0.54. Sekejap kita tengok Mari kita tengok tau. Wow. Dapat lah. Betul-betul? 0.54. Pandai dia ni. Okay. Boleh tak? Kalau boleh, kira cepat lah. Kira cepat. Macam tu. Boleh dah dapat lah. Maksudnya kita nak, kalau dalam soalan macam ni, kan? Kalau dalam soalan macam ni, kita terus relate kan? Sebab dia dah bagi rate formation of water kan? Dia bagi rate formation of water. Okay. Allahu Akbar. Dia bagi rate formation of water. Sekejap Okay, dia bagi rate formation of water. Lepas tu, dia minta kamu kira rate untuk ammonia. Aduh, awak lah cik. Tak mau garisan panjang sangat. Okay. Jadi sekarang apa kita buat ialah dia nak rate disappearance of ammonia ataupun rate ammonia react lah. Okay, over dt. Okay, tengok dekat ammonia tu ada 4 over 4. Dekat water ada 6. Okay, darabkan dengan rate ammonia tadi, rate water tadi lah. Rate water tadi 0.81. So, masukkan tu. Set. Dia nak ammonia 4. Kan? Dia nak water. Okay. So, kira lah ni. Kenapa dia bagi 4 over tu? Ammonia 4. Oh, ya betul silap. Ni H2O. Sorry. Saya silap. Ni koefisien. Ini adalah koefisien untuk H2O. Ni koefisien. Sorry, ni koefisien untuk air 6 kan. Koefisien untuk air 6. Koefisien untuk ammonia 4. Sorry. So dapat ni lah. 0.5
4. Ya Allah, macam-macam. 0.4 over 0.54. Macam tu lah, molar per second. Ya? So, boleh lah tu, pandai dah. Ya, insyaAllah. Ya, yang lain saya tak check lah pula. Yang ni pula, tengok yang ni pula. Orang lain pula, bagi cepat. Jawab. Okay. Ni. Cuba jawab soalan number 15. Okay. Write the differential rate expression. Maksudnya kita ada rate equal to negative 1 over 2 d NO2 over dt equal to positive 1 over 2 positif lah sebab ni dah jadi produk ya. dNO over dt equal to positive, okay, dO2 over dt. Okay. So sekarang kita nak rate disappearance of NO2. Okay. Dan kamu diberikan rate NO. Diberikan rate NO sekarang adalah inilah ya. So sekarang if you want to calculate the rate of NO2 occur by okay. Determine the rate disappearance of NO2. If the dissociation of NO2 occur by the following relation here. Okay. Yang ni dia bagi, okay, dia bukan dia bagi rate, dia bukan bagi rate untuk yang mana-mana satu. Tapi dia bagi rate, dia bagi nilai yang ni. Dia bagi ni, dia bagi rate of reaction. Ni. Sorry, saya salah baca. Dia bagi rate of reaction. Dia bagi rate of reaction. Maksudnya dia bagi rate yang ni. Dia bagi rate yang ni. Tahu? Rate yang ni adalah 0.83. Ya. Okay. Sekarang dia bagi rate yang ni. Dia bukan bagi rate NO2 ke NO ke oksigen. Tapi dia bagi rate of reaction. Rate of reaction yang ni lah. Ya. Okay. Jadi sekarang, okay, rate of reaction adalah 0.83. Okay. Kamu dikenaki mengira rate untuk NO2 disappear. So, yang ni bawa ke sebelah sini lah. So, kita ada, jadi rate NO2 over dt adalah sama dengan 2 times rate of reaction. Rate of reaction. So, kita akan dapat berapa tu? Dapat apa? Saya nak tengok jawapan kat bawah ya. 1.66 lah. 1.66 tu. 1 point. Malah nak kira sebenarnya. Padahal boleh darab je. 2 darab 3, 6 kan. Okay. 1.66 molar per second. So macam tu lah malah tekan. Sebelum tak payah tekan kalkulator pun boleh kan. 2 darab 3, 6. 2 darab 8, 16 kan. Itulah. Boleh juga dia bagikan rate of reaction tau. Selain dia berikan rate untuk bahan-bahan, boleh juga diberikan rate of reaction lah. Yang ni diberikan rate of reaction. Rate of reaction ni. Rate of reaction maksudnya rate yang ni lah. Ya. Okay. Boleh salin. Okay. Sekejap ya. Saya nak